إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sidang hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita selaku hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selaku orang lelaki rijalu qawwamuna 'alan nisa, kita bertakwa kepada Allah, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan erti kata kita mengerjakan segala yang Allah Ta'ala suruh dan kita menjauhi segala yang Allah Ta'ala larang. Kita mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah dia, sunnah para sahabat dia, dan kita menjauhi daripada segala benda yang membawa kita kepada khurafat dan juga syirik dan juga perkara yang boleh membida'ahkan kita. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, pada hari ini, pada masa yang Allah Ta'ala beri peluang kepada kita masih hidup, khususnya kita orang lelaki yang Allah Ta'ala gelarkan kita di dalam Quran seorang yang gagah daripada orang perempuan. Pada khutbah hari ini, marilah sama-sama kita memuhasabah diri, sama ada orang yang menjadi pemimpin bagi keluarga, sama ada mereka yang muda, yang pandai bijak akal fikir dia untuk mikir, dan juga terakhir sama ada orang perempuan sekiranya mendengar khutbah secara live shoot ataupun online, menjadi suri rumah, ibu kepada anak-anak di dalam rumah, untuk sama-sama kita mengingati Allah, takut kepada Allah, dan mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, satu kerangka ayat yang saya baca seringkali kita mendengar apabila datangnya bulan Ramadan, di setengah-setengah masjid letak jadual, boleh kita dengar ambil mula ayat sampai akhir ayat di dalam Quran, 30 juzuk dibaca kepada kita. Seringkali juga kita mengikuti ceramah dan juga tempat mengajar para guru, para penceramah, seringkali menghuraikan ayat yang saya baca, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Tapi kenapa kita sampai hari ini kita tak faham Quran walaupun dengan satu ayat? Kalau kita tinjau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pengajian yang lebih besar daripada menunggu wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Setiap kali Allah Ta'ala menurunkan ayat Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat pakak duk tunggu belaka nak ngaji kata gapo kamsang yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi, umat akhir zaman, ummatul Quran, tapi berpaling kita tidak memahami Quran. Sama ada orang tua, budak, wairun dan juga ibu yang akan mendidik anak-anak dia di rumah. Adakah di sana lebih baik daripada Quran untuk kita nak menjaga anak? Adakah di sana lebih baik katalog ataupun perlembagaan yang kita nak guna di atas dunia ni nak we perfect lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Nabi daripada tidak menjadinya kerajaan Islam, mendidik, menjaga para sahabat dia untuk membangunkan syariatul Islam dengan Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang hadirin yang Jumaat dirahmati Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Satu kerata ayat yang diturunkan di dalam surah Al-Baqarah. Setengah riwayat kata ayat ni lah ayat yang paling terakhir sebelum daripada Nabi meninggalkan kita sallallahu alaihi wasallam. Setengah riwayat kata ayat yang terakhir iaitu ayatul riba, dah sakut paut dengan barang reba. Tapi hak kita naknya, setengah riwayat kata lepas daripada Nabi membaca ayat wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah lebih kurang 21 hari, Nabi meninggalkan kita selaku Rasul bagi kita ummah dia. Setengah riwayat kata 7 malam 9 malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita selaku kepala rabak yang untuk nak membawa kita ke syurga dan jauh daripada neraka. Hak kita tak fahamnya. Sidang hadirin yang dirahmati Allah. Setiap orang yang bernyawa yang Allah Ta'ala wi peluang kepada dia, boleh dia kerja, boleh dia main, boleh dia cari nafkah, boleh dia cari isteri, boleh dia mendidik anak-anak dia. Orang lelaki yang menjadi pemimpin di dalam keluarga, orang lelaki yang menjadi pemimpin di dalam cangwak dia, orang lelaki yang menjadi pemimpin di dalam dunia. Cuba kita rojok ayat ni molek. Apakah soalan jawapan yang kita apabila nak menuju kepada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala seru kita wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Orang yang masih hidup, orang yang bernyawa yang Allah Ta'ala wi kepada dia nyawa untuk guna di atas dunia, Allah Ta'ala seru kita suruh takut ke dia, kepada hari yang akan dibangkitkan kita di depan Allah Ta'ala. Hari yang tidak ada mana-mana muterjemah, mana-mana guru, mana-mana sains rapik kita, bapak kita, ibu kita tak boleh nak tolong kita pada hari itu, kecuali kita dengan Allah Ta'ala dan juga segala perkara amalan yang kita buat di atas dunia. Sidang hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kita selaku bapa di dalam rumah tangga, pernahkah kita cek tengok anak lelaki kita, kalau dia kerja, adakah pekerjaan dia tu pekerjaan yang halal? Kalau dia main, adakah permainan dia tu mainan yang halal? Kalau dia saing, adakah saing-saing dia tu daripada saing yang boleh membawa dia ke jalan yang halal? Kalau dia tidur, adakah tidur dia tu boleh membawa kepada boleh pahala? Setengah riwayat kata, walaupun budak yang belum hampir umur dia 7 tahun, kalau dia semaya, perbuatan dia akan balik kepada pak dia yang mengajar dia, boleh pahala anak dia walaupun tidak dihitung lagi. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, kalulah Allah Ta'ala kata wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kita tidak akan tertinggal walaupun sedikit pun daripada amalan kita yang baik dan juga yang buruk. Akan dihitung semua Allah yang Maha Adil. Allah Ta'ala tak tinggal walaupun sedikit sebesar biji sawi pun. Maka kita di atas dunia, gapo amalan yang kita jaga di atas dunia ni, khususnya orang jadi lelaki,
Kalau pada hari Happy New Year, hari tahun baru bukan daripada hari tahun baru Islam, berapa ramai anak cucu kita mengadap pergi kepada luar kampung untuk nak menyambut hari kebesaran, hari yang bukan daripada hari Islam. Kita bapak sibuk pergi kerja, kalau hak laut keluar pergi muka laut, kalau hak kerja kerajaan pergi ke ofis, kalau hak kerja jual sibuk dengan jualan dia, kalau hak nego jaga keluar untuk nak jaga malik. Cuba kita renung fikir, daripada nafkah yang kita nak bawa balik ke rumah, mana anak lelaki dan perempuan kita pada hari tahun baru dia gimana? Adakah dia pergi, dia menunaikan perkara yang boleh mendatangkan pahala dan juga kita terlucuk daripada jawapan di depan Allah Ta'ala? Kita kelik rumah, anak perempuan kita tidak ada di rumah. Lepas dia pergi luar kampung, kita tengok tak pakai dia balas mana. Dia pergi buat gapo? Pia saing-saing dia. Sedang hadirin yang dirahmati Allah. Satu ketika saya duk tengok dalam Facebook, jumpa dengan setengah daripada wairun ataupun perempuan yang saya biasa tengok kelih kenal mak pak dia. Nah, kadang-kadang saya tengok bebasnya anak-anak mereka itu di tempat orang sampai ke tinggal aurat dia pecah redah semua. Kain kelubung pakai dia ketat, dan orang lelaki berjoget situ berjoget sini keluar dengan fan dia. Hei orang yang bergelar bapak, besok dak kita klik cek rumah tangga kita untuk wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Akan dipersoalkan kamu orang yang bergelar bapak di depan Allah Ta'ala, bagaimana kamu mendidik anak-anak kamu di atas muka bumi Allah Ta'ala. Mu lepas bapa anak mungkin, mana sultah, mana kuasa mu sebagai bapa, dan juga orang yang bergelar ibu. Tapi kadang-kadang ibu ni tak berat lebih daripada orang lelaki lagi, orang jadi pok. Mana pekerjaan mu yang lebih penting daripada mu nak menjaga rumah tangga mu daripada jereluh di dalam neraka Allah Ta'ala, waliyadzubillahi min dzalik. Sedang hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Nabi seorang yang wisaitat dia cerdik. Apabila dia mengajar para sahabat dia, sahabat faham berlaku. Nabi kata, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hei umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah Ta'ala, dengarlah hadis Nabi. Nabi mengajar sahabat dia supaya mengajar kita. Kenapa kita tidak memahami al-Islam? Kerana apa kita ni payah nak faham Quran dan juga hadis. Nabi kata, hei umat aku, sekiranya tidak ada sifat malu dalam tubuhmu, mu akan buat berlaku benda-benda yang jahat. Dan mu tak doli orang nak kata gapo tu sama telah dah. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala dia tak biasa nak malu Tuhan. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, Nabi kata, kalau mu tak malu, mu boleh buat berlaku. Kalau orang kata, lari tak weh anak demo tu, hak mana ketak tu wil labuh sikit, oh tak segadah hang kawe. Nah, dosa pahala masing-masing. Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam cocong kepada diri kita satu persatu, bukan umum, khususnya orang yang bergelar bapa. Sifat malulah sifat yang akan menjadi benteng kita daripada berlaku maksiat. Kadang-kadang orang perempuan jadi jatuh, kadang-kadang orang jatuh jadi perempuan. Tapi dia ada pok dah, ada pok. Kalau rakyat dia tak sedek gaduh. Nah, kadang-kadang orang tepi rumah berjuruh lah. Nah, orang be mari masjid. Kadang-kadang semaya tu tak biasa kalau tak pergi masjid. Semaya semua. Tapi kalau orang jiran tepi rumah tengok anak dia borak pelanda, mak pak dia jahil tak reti Islam. Kalau rakyat dia tak tolong nasihat katik we orang tepi, ikut dia. Nah, jangan anak-anak kita juru. Ingat, sedang hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, 10 kapung, kalau lah 9 comel, sekapung ya tak comel. Dia akan makan belakang 9 kapung yang comel saat ni.
Kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena bertanggungjawab di atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun jiran di tepi rumah kita. Tak boleh kita nak jurus sorang. Sebab apa? Sebab semua amalan pekerjaan kita di atas dunia akan ditanya Allah Taala di depan Allah Taala. Sama ada ahli keluarga kita, ahli masyarakat di kampung kita ataupun di tempat kita nara dan di seluruh dunia. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, malam-malam nak tidur tak boleh. Duduk dengar orang duk buat konsert situ, konsert sini. Pupuk, kok angin masuk, kok celah-celah pintu rumah. Kadang-kadang kita tengok. Kadang-kadang orang tua sendiri duduk senap senun main juga dengan benda-benda pasal konsert. Dan sama ada baca pasal Melayu ke, Siye ke. Tak kira lah. Malam-malam duduk gedung-gedung. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, siapakah yang bertanggungjawab atas perbuatan mereka itu? Sedekah hadis Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam tastati' fa bilisani fa in lam tastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala firman di dalam Quran dia, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita umat Nabi, umat yang berani pada asalnya. Mengapa kita berdiam diri? Tak ada siapa nak mikir ke? Kita nak mikir selepas daripada Allah Ta'ala atas bala kepada kita ke? Kita duduk di dalam kampung cum-cum yang dekat dengan sungai, dekat dengan kampung patah. Patah dekat. Kalau di hari itu kita dengar tsunami di tempat orang, tak mustahil kalau kita nak dengar tsunami di tempat kita. Sekiranya ummah mati tergelam masing-masing duduk, tidak ada di dalam jiwa dia untuk nak menegah benda mungkar. Sidang hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kena ingat kata kuntum khairu ummah, sebaik-baik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada syarat dia. Nak menjadi sebaik-baik ummah, ukhrijat linnas, mungkin keluar ta'muruna bil ma'ruf, suruh tegah benda yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan tegah benda yang membawa kepada maksiat. Ingatlah dunia akan dilikuk, dunia akan diuji oleh Allah Ta'ala sekiranya manusia itu sendiri berdiam diri, masing-masing duduk di tepi buat benda haram, di sebelah semaya, di depan buat benda haram, di belakang semaya, masing-masing hidup. Mu nak buat jahat, mu buat, aku nak buat baik, aku buat. Tunggulah hari yang Allah Ta'ala akan menguji kita. Kenapa kita tidak termasuk digolongkan daripada manusia? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takut kepada Allah Ta'ala, takut kepada azab Allah Ta'ala, takut kepada angin Allah Ta'ala, takut kepada air laut Allah Ta'ala, takut berlaku dengan kejadian yang Allah Ta'ala akan menguji kita. Bala yang akan datang tidak menimpa seorang pun daripada orang soleh, kena habis. Dan jangan kita ingat kata tak apa dah, kita duk semaya lucu dah. Dan kalau Tuhan turun bala kat kena orang lobek-lobek, dia orang tak juruh, kita orang juruh Tuhan tak boleh kena. Jangan. Bala akan mengena semua dalam kampung kita ni. Sekiranya kita tidak bertanggungjawab di atas benda mungkar dan juga benda maksiat. Berapa ramai ya wacun wairun di malam hari keluar tukar tena jatuh. Tak tahu kata mu perempuan ke mu lelaki. Berapa ramai orang tua yang belum lagi memahami Islam, belum mengikuti Quran dan juga hadis, keluar untuk mengikuti konsert malam-malam. Berapa ramai anak muda yang keluar dengan fan dia, dengan gawe dia, janji pergi jumpa di tempat yang lain daripada tempat tinggal dia, untuk lari daripada mata mak pak dan juga sangkong rumah dia, tidur satu bilik dua orang dengan tidak bernikah kahwin. Berapa ramai orang muda yang bijak tapi masih lagi membuat perkara yang haram. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, pada khutbah yang pertama boleh dah sama-sama kita memikirkan hari kebangkitan kita di depan Allah Ta'ala. Kita takut kita menjadi orang yang lewat dalam kita nak membuat benda yang baik. Dan Allah Ta'ala mari sekali dengan ombak dia, dengan angin dia, tak ada kita ni, lisuh kampung kita ni. Tak takut ke kepada Rabbul Alamin? Dan Allah Ta'ala wi gambar di sana di sini untuk kita yang belum kena khabar. Deh, kena wi berasa kata takut dengan azab Allah Ta'ala. Tapi kalau tak takut kan, tak ada arah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, sekiranya kita sentiasa berada dengan ajaran Islam, kita kaji pengajian yang datang daripada Al-Quran dan juga Sunnah, tenang hidup kita, tak berasa kata kita ni nak perah, nak duka cita. Cuba kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni cinta kepada pak saudara dia Abu Talib, tak ada dah orang paling kasih kepada pak saudara dia. Kita orang jadi bapa ni tak sayang kau ke anak. Kita boleh tengok anak kita buat maksiat di depan mata kita. Kita boleh dengar orang kata anak kita duduk buat gotu-goning yang membawa kepada binasa. Kita boleh dengar. Kita tak kasih ke anak kita, ke isteri kita, ke ahli kampung kita. Kita tak biasa mikir kata kita hamba ni, kalau Allah Ta'ala nak uji kita, dengan angin pecabut habis bumbung rumah kita. Binalah, mari engineering gagah setara mana pun buat rumah kita, kalau Allah Ta'ala nak hacur, sekelip mata hacur rumah kita. Kita tak takut ke dengan suara angin, dengan bunyi gelombang ombak, dah kita duduk cai telur ni, kita tak takut ke? Sedekah perkara yang berlaku tu wakil, benar sungguh sengoti kalau marinya ombak, marinya gapo hacur kampung tu. Sedang hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Nabi ni dia sayang kepada pak dara dia, tak lain tak bukan kali Nabi minta, "Hei ya Allah, aku semaya, aku mengajar, aku mengerja ke syariatmu ya Allah. Aku minta ya, membuilah hidayah kepada pak dara aku Abu Talib." Dengan sebab Abu Talib dia bukan orang Islam, tapi dia jaga Nabi, dia menjadi benteng kepada Nabi. Tak ada pia wanita Nabi ketika Abu Talib masih hidup. Nabi ni doa semua, ummah dia tak kena kecek dah. Dan Nabi doa ummah dia jadi ummah yang baik, ummah yang takut kepada Allah Ta'ala, ummah yang jauh daripada perkara bid'ah dan juga syirik, ummah yang membawa Quran dan juga sunnah dia. Doa semua. Tapi yang kita naknya Nabi doa kepada pak dara dia yang dia kasih. Kita sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kalau kita sayang kepada anak kita, kepada pak kita, kepada isteri kita, kepada saing kita, kepada jiran tetangga kita, kepada masyarakat di tempat kita, kita kena doa with dia seperti mana Nabi doa kepada pak dara dia. Kita tidak ada kuasa untuk nak pergi menegah demo, kita tidak ada tamning, kita tak gagah nak pergi mencegah mereka. Tapi kalau kita boleh kecek sikit ya, besar dah di sisi Allah Ta'ala, besar dah di sisi Nabi SAW. Lebih baik dah daripada orang yang duduk dia tak kata gapo. Anak pun tak boleh nak tegah, tak boleh nak didik. Isteri sendiri pun kadang-kadang tubik pergi derak, pergi jalan kita tok lelaki masak diri, jemur kain sendiri. Ya Allah, di manakah kamu yang digelarkan qawwamuna 'alan nisa, orang lelaki, orang yang gagah lebih daripada orang perempuan. Kadang-kadang jaga tak sewi pecah belah atas dasar nak buat maksiat. Kalau kita jaga, kita pecah belah lillah kerana Allah Ta'ala duduk bawah payung naungi arah. Kamu berpisah dengan saing kamu atas dasar apa? Atas dasar Allah Ta'ala. Kita tak saing dengan dia dengan sebab dia kita lari tak dengar. Orang raya dah tak boleh buat maksiat kacau lagi. Tak selesai dengan demo. Apa tak selesai dengan kawan? Dengan sebab kawan cinta kepada Allah Ta'ala, kawan patut kena cerang dengan demo. Kalau demo nak saing dengan kita, demo kena juru. Mari kita pergi sambut hari Pimai, countdown. Mari kita saing lama mana dah. Demo tak pergi, demo bukan perantai.
Gi kita. Orang tanya gi apa? Nak sign. Kalau tak gi sign tak selesai dengan kita. Bapa mu tak sign dengan Allah Taala. Bapa mu tak sign dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa mu tak sign dengan para sahabat dia. Sign yang mengajak kamu di jalan yang haram, dia sendiri pun Allah Taala wi sumber rezeki kepada dia. Kalau sign-ku kata, kalau mu tak selesai dengan aku, susah mu tak boleh makan. Dah tak ada biar nak main dengan mu. Nah, kita takut turut gu atas dasar benar haram. Sedekah Nabi royak di dalam 7 gulungan, siapa-siapa yang baik kerana Allah Taala dan juga cerah kerana Allah Taala boleh duduk bawah naungan arah. Tak seh kita naungan arah. Wasa pernih, wasa tamada kita. Sebab itulah kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam doa semua kepada Abu Talib, buat darah dia. Tapi di akhir hayat dia tak boleh nak menyebut 2 kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tak masuk Islam juga. Teriak Nabi, sedih. Sampai hari itu digelarkan hari Yaumul Huzun ataupun Amul Huzun, hari duka cita. Orang yang Nabi kasih, saya duk jaga pokpong dia. Minta Allah Taala takwih hidayah. Sebab gapo kaum muslimin pendengar Jumaat yang dirahmati Allah, untuk nak membawa kita ummah jadi gagah. Bukanlah kerana seorang yang kedebe pun selain daripada Allah Ta'ala dia boleh buat belaka. Bukan nayuk tu nayuk ning. Dia orang kedebe tu kedebe ning, bedeh duk tangan, mun tak dengar pom ke bedeh, mati syurga. Orang bedeh mati neraka. Dunia sebagai hamparan, kita takut gapo. Nah, nak lari tu tak sia orang tu kedebe. Nak lari ning tak sia orang tu kedebe. Allah Ta'ala tak kedebe na Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kuasa nak melingkup semua kampung kita di tempat kita ni. Tak takut kita Tuhan. Allah Ta'ala tak kuasa kena. Nabi sendiri minta we boleh masuk Islam pak darah yang dia kasih. Tak masuk juga. Allah Ta'ala kata innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Cuba kita tengok ayat Quran untuk nak menggemarkan kita selaku ummah hamba bagi Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hei Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, engkau tidak boleh memberi hidayah kepada mana-mana manusia yang mu kasih. Walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya akulah Allah Rabbul Alamin yang akan memberi mana-mana manusia yang aku kasih. Mana-mana manusia yang aku kehendaki. Pak kita takut gapo? Kita kerja turut pasal ajaran Islam tak sedar takut gapo? Nabi sendiri tak ada kuasa nak beri hidayah. Allah Ta'ala jualah yang boleh memberi kepada manusia mana hak dia kehendaki. Dia nak kaya kita, kaya kita. Sejuta nak bunuh kita, dia Allah Ta'ala wi najah, wi selamat kita. Duduk benteng yang besar, yang tinggi, banyak bodyguard di depan dengan alat senjata yang canggih. Kalau Allah Ta'ala nak wi binasa, binasalah dia. Yakinlah kita kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدي قومنا هذا فإنهم لا يعلمون اللهم اجعلنا من أهل القرآن واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون